So cerita kita hari ni adalah berkenaan dengan lafaz cerai luar mahkamah. Siapa yang nak kena buat pengesahan? Jadi tajuk ni saya percaya tajuk yang paling saya tukar tajuk ni. Saya suka sangat tajuk ni sebab dia sangat dekat. Saya percaya dia banyak orang dia ada pernah dengar. Saya pernah dengar lah macam ni, macam mana sah ataupun tidak. Mesti ramai orang yang nak tanyakan saya sah ataupun tidak. Okay? Dan kita akan mulakan macam ni. Alright, puan-puan. Lafaz cerai luar mahkamah. Okay. Bila kita sebut lafaz cerai, bila kita ada saja dengar lafaz cerai ataupun kita dengar orang bergaduh sebut lafaz cerai, kita sebut lafaz cerai ni, cerita dia berpisah, bercerai di luar daripada mahkamah. Bila cerai daripada luar mahkamah, perkara yang paling penting, okay, perkara yang paling penting kita kena tahu, bab cerai ni, dia ada dua jenis cerai. Dua je, dia tak banyak. Dia ada apa? Ada dua sahaja. Dua piece. Okay? Dia ada dua sahaja jenis perceraian. Iaitu cerai tersebut kita sebut cerai lafaz soreh. Yang kedua lafaz cerai tersebut kinayah. Okay? Lafaz cerai yang soreh, lafaz cerai kinayah. Soreh bahasa Arab, kinayah pun bahasa Arab. Apa benda lafaz cerai soreh? Apa benda lafaz cerai kinayah? Okey. Lafaz cerai soreh adalah lafaz cerai yang hanya disebutkan di dalam hadis, dalam Quran, dia ada tiga sahaja perkataan. Okay. Yang pertamanya kalau kita sebut perkataan tu talak. Okay. Contohnya seorang suami sebut, aku talakkan kamu dengan talak satu. Contoh, tu talak. Tu talak ni dalam perkataan Arab pun bermaksud cerai. Yang jelas. Yang keduanya, lafaz yang disebut sebagai firaq. Yang ni orang Melayu jarang guna. Firaq. Firaq. Tak pernah guna pun kan. Jarang lah. Dan satu lagi yang paling jarang kita dengar nama dia sirah. Bukan sirah Nabi. Bukan sirah nah. Dia sirah. Dia sod. Sirah ni. So, bila daripada tiga perkataan ni, ada beberapa lagi perkataan yang kita sebut sebagai adat kita, tapi dia difahamkan dengan maksud talak. Faham Dia ada, daripada tiga tadi ni, dia ada perkataan yang selain daripada tiga tadi, tapi dia memang tak ada bermaksud lain, dia memang membawa maksud cerai. Yang dikira sebagai lafaz cerai yang soreh. Kita sebut sebagai cerai. Kita sebut perkataan cerai itu pun membawa maksud yang jelas. Dan kadang-kadang cerai ni pun dia boleh juga menjadi ayat yang bukan lafaz cerai. Contohnya ceraikan badan dengan nyawa. So maksudnya bukan cerai suami isteri kan. Menceraikan badan dan nyawa maksudnya macam putuskan nyawa tersebut lah. Ni cerita macam malaikat Israel menceraikan nyawa dengan badan manusia. Contoh macam tu. Okay, boleh jadi juga. So dia bergantung kepada penggunaan. Cuma bila kita pergi ke mahkamah dalam bab pergaduhan suami isteri, kalau suami tersebut perkataan aku cerai hang, cerai tersebut dia membawa maksud talak. Dia tak ada maksud yang lain. Dia dikira soreh. Dan ada juga keadaan kalau diterima perkataan divorce. Dalam perkataan bahasa Inggeris pun divorce pun dia tak ada maksud yang lain kan. Biasanya orang-orang ni dia gunakan alright, we divorce. So divorce tu maksudnya cerai kan. Dia tak ada perkataan yang lain. Jadi itu pun boleh dikira sebagai soreh juga. Soreh maksudnya lafaz yang jelas. Bila lafaz yang jelas ni perempuan, okay, dia tak perlukan kepada niat. Dia tak perlu dah niat suami. Kata, dia sebut perkataan, aku ceraikan hang dengan talak satu. Aku ceraikan hang. Okay. Dia tak ada sebut berapa talak sebagainya. Jadi dia kata, saya tak ada niat nak menceraikan dia pun. Tak boleh. Sebab hadis Nabi kata, 3 perkara yang kalau dibuat main-main pun, dia tetap akan jatuh. Apa dia? Dia sebut apa? Talak, nikah dengan rujuk. Rujuk, nikah dengan cerai. Okay, so kalau kata buat main-main pun, dia tetap akan sabit juga. So perkataan talak tersebut, cerai tersebut kalau dibuat main-main pun akan tetap jatuh juga. Niat dekat mana? Niat kalau macam contoh dia sebut aku ceraikan hang. Bila aku sebut aku ceraikan hang, dia tak ada berapa talak tersebut.
Ataupun lah contoh, dia niat dia macam ni, aku ceraikan hang. Dia rapat-rapat macam tu. Dia tu kita akan tengok pada niat dia. Niat dia nak cerai berapa? Nak cerai talak 3 ke? Ataupun dia niat cerai talak 1? Itu kita akan tengok pada isu lain. Okay, so yang pertama tadi kata apa? Lafaz cerai yang soreh. Dan yang keduanya kita sebut sebagai kinayah. Kinayah ni adalah kiasan. Kiasan yang tak jelas. Macam mana yang disebut kiasan? Selain daripada 3 dengan campur 4, 5 tadi tu. Selain ada perkataan talak, cerai, firak, sirah ni, divorce, dia sebut benda-benda yang lain tapi bunyi macam nak cerai. Bunyi macam lepas cerai tapi dia tak sebut pun perkataan tu. Contohnya, okey tak apa kita berpisah. Pisah pisah tu cerai ke tak? Tu kinayah kita sebut. Ataupun dia sebut macam ni. Antara kita sekarang dah tak ada apa-apa. Okey? Sorry. Yang tu pun dikira sebagai kinayah juga. Dan banyak lagi lah. Anda dengar macam-macam cerita lagi kan. Macam tu lah kalau selain daripada perkataan yang saya sebut tadi ni, tak ada perkataan talak, tak ada perkataan cerai, tak ada perkataan firak, sirah ni, divorce. So yang tu semua disebut sebagai kinayah. Jadi kalau kata lafaz cerai kinayah, mesti, ni wajib ni wajib perlu kepada niat suami tersebut. Dia mesti perlu kepada niat. Macam mana nak tahu niat? Macam mana lagi? Tak lain tak bukan kena dapat pengakuan daripada suami. Bila nak dapat pengakuan daripada suami? Di hadapan hakim. Yang ni lah hak cerita bila orang naik ke mahkamah tu tak mau mengaku. Okey, tak mau mengaku. Lafaz cerai macam tu kata aku pisah. Okey, kita berpisah. So kawan ni pun okey, so masuklah tajuk kita. So tajuk kita bila dengar suami lafaz cerai, isteri pun dengar lafaz tersebut. So siapa yang nak buat pengesahan? Itu je cerita dia. Siapa yang nak buat pengesahan? Jawapan dia adalah boleh isteri buat, boleh juga suami pun buat. Sebaiknya adalah suami tersebut sendiri. Okey, suami tersebut sendiri dia kena buat pengesahan lafaz cerai. Kerana apa? Kerana dia yang melafazkan cerai tersebut, jadi sebaiknya dia yang buat pengesahan. Okay? Yang ni bukan isu siapa salah, siapa betul. Okay? Isu cerai ni tuan-tuan dan puan-puan, dia isu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan cerita hubungan manusia dengan manusia, tapi dia hubungan kita dengan Allah. Sebab apa? Ada orang dia lafaz cerai. Dia lafaz cerai tapi dia tak mengaku. Dia tak mau buat pengakuan. Dia tak mau buat kes. Dia tak mau buka kes pengesahan lafaz cerai. Dia rasa macam tak apalah, ini hubungan dengan Allah. Saya dulu pernah cerita kat perempuan yang mana saya ada pengalaman tapi saya dah melepaskan diri saya. Ada orang ni, dia dah bercerai, rujuk, dah kali ketiga cerai, dia tak mengaku. Jadi dia tak mau buat. Sebab kalau dia buat pengesahan lafaz cerai, dia tahu pastinya dia akan disabitkan dengan talak 3. Jadi ada orang, isteri ni yang dia tak mau pisah dengan suami dia. Jadi dia kata tak apa, biar mereka hidup ni, dia dengan Allah SWT saja. So, senang cerita, lafaz cerai ni kalau kata orang ni tak buat pengakuan, tak buat pengesahan, ataupun kalau pergi buat pengesahan pun dia tak mengaku, maka yang tu jatuh kepada hubungan dia dengan Allah SWT. That's why masa pengesahan lafaz cerai, so suami ni akan diminta untuk bersumpah. Dia mengaku macam mana. Especially, terutamanya lafaz cerai yang berbentuk kinayah. Alright, so bila kita cerita tentang lafaz cerai ni perempuan, jangan pening, siapa yang nak buat pengesahan, siapa-siapa pun boleh. Suami dengar, suami yang lafaz pun boleh buat, isteri yang dengar pun dia boleh buat. Dan sebaik-baiknya adalah orang yang buat tersebut, dia kena buat. Dia kena, bila dia lafaz, dia yang kena buat pengesahan. Supaya dia tahu, dia declaration, apa niat dia. Supaya benda ni tak ada keraguan. Supaya benda ni tak ada sanksi-sanksi dah lagi. Sebab kalau anda yang berada di hadapan saya ni, yang mana yang menonton ni,
ada isu begini. Dia dengan suami dia ada lafaz cerai kat luar mahkamah. Kemudian tanya dekat saya ni. Tanya kat saya peguam syar'i ni. Tanya kat saya peguam syar'i ni, tanya, tuan sah ataupun tidak? Saya boleh tanyalah kat saya macam tu, saya hanya boleh jawab, nak tahu sah ataupun tidak, dia mesti dibuat pengakuan di hadapan hakim mahkamah syariah. Tak boleh dekat saya perempuan. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh buat kat saya. Sebab saya hanya peguam syar'i. Boleh tak pergi jumpa ustaz? Pun tak boleh juga. Ustaz sekolah tak boleh. Tok guru pondok pun tak boleh. Siapa-siapa pun yang kata alim ulama pun tak boleh. Hanya hakim mahkamah syariah sahaja boleh mengesahkan. Kerana apa? Kerana kes lafaz cerai ni, dia perlu kepada bicara. Dia perlu kepada keterangan suami. Dia perlu kepada dakwaan isteri. Itulah yang kita sebut bicara. Jadi kalau katalah perkara macam ni berlaku kepada anda, anda sebagai isteri ni dengar suami anda sebut, rasa macam bunyi lafaz cerai ni. So dengar lafaz cerai tersebut berlaku dekat rumah, esok tu kalau kata anda nak buat pun boleh, nak suruh suami buat pun boleh. Tapi kalau kata suami kata aku tak mau buat, hamba buat. So kita kena buat pengesahan lafaz cerai tersebut. Kena. Dia bila orang, bila suami ni lafaz cerai sahaja, sama ada soreh ataupun kinayah, sebaiknya dan sewajibnya anda kena buat pengesahan. Kena buka kes. Kena pergi mahkamah syariah, kata nak buat kes pengesahan lafaz cerai. Anda kena buat satu saman yang menyata tuntutan. Anda kena tulis lafaz cerai tu bunyinya macam mana. Dia kena betul-betul. Kalau kata suami kata aku ceraikan hang, kena sebut, saya dengar suami saya sebut, aku ceraikan hang. Kalau sebut kata suami kata aku nak berpisah dengan hang, ataupun sekarang malam ni kita berpisah. So kita lihat, saya dengar sebut sekarang ini kita berpisah. So kita kena cerita benda tu secara detail dan kita kena bagi tahu tarikhnya bila, lafaznya pukul berapa dan berlaku di mana. Okay, alright. Saya rasa penerangan saya cukup takat dulu. Dan sebab saya rasa macam benda ni yang mesti ramai yang nak tanya. Jadi saya rasa macam nak ambil soalan lah. Okay. Pening kan? Dah lafaz cerai ni memang pening sikit. Tapi tak apa, dia syok. Okay. Tengok Kak Kiah puji saya melambung lah. Kak Kiah saya duk tengok Kak Kiah banyak sangat masak. Saya tunggu masa saja nak makan masakan Kak Kiah. Makin handsome dan manis. Kak Kiah saya segan tu yang cerita ni. Aduh. Dari Baling, Kuala Ngansor, Kulim, Puncak Alam, Pala Batah. Ada soalan ke? Saya macam tak ada soalan je. Hari ni macam tak ada soalan. Okey, sebelum saya tengah-tengah duk beletiak ni, tengah duk cerita ni, siapa yang ada soalan bolehlah tanya soalan, okey? Sebab isu lafaz cerai ni isu yang biasa sangat-sangat dengan kita. Okay? Sebab bila kita buat pengesahan lafaz cerai dekat mahkamah ni perempuan, apa yang selalu berlaku adalah isteri ni dia sukar nak buktikan. Okay? Bila kita dengar lafaz cerai yang jelas sekalipun, tapi kalau kata suami tak hadir, tak jadi juga. Melainkan bila kita dengar lafaz cerai tu, kita dengar lah suami sebut, ni ada hak kiri kanan ni pun ada saksi ni, ramai dengar. Mak dengar, ayah dengar, abang dengar, kak dengar, semua dengar. Kalau kata suami tak mai pun ke mahkamah, ni yang saksi-saksi ni dia boleh bagi keterangan dekat mahkamah. Dia kena bagi keterangan macam mana bentuk yang dia dengar tersebut. Tapi kalau katalah anda dengar tu, saksi semua dengar, kata suami ni lafaz cerai dia dalam bentuk kinayah. Ni depan mak, ayah semua ni, malam ni juga saya nak berpisah dengan dia. Kita dah tak ada apa-apa. Bila kita tak ada apa-apa perkataan berpisah tu, yang tu lafaz cerai kinayah, saksi ramailah macam mana sekalipun, yang tu tak boleh dijatuhkan. Dia mesti kena dapat pengakuan daripada suami, dia mesti kena ada niat. Macam mana kita nak cerita niat orang? Kita tak boleh cerita niat yang ada dalam hati.
Okay. Jadi apa yang kita kena buat adalah kita kena bawa juga defendant tu untuk datang ke mahkamah. Macam setengah mahkamah ni, dia sangat berhati-hati dan dia boleh mengeluarkan waran tangkap. Macam dekat Kuala Muda, hakim ni dia memang sangat memerlukan kepada pengakuan niat suami ni, kemudian dia sangat mudah untuk mengeluarkan waran tangkap supaya kehadiran suami ni diperlukan. Nak tahu niat. Okay. Alright. Ada soalan tak? Okay. Suliza Liza. Bercerai dalam handphone. Okay. Baik, yang ni biasa dah berlaku sekarang ni kan, zaman serba canggih ni. Okay, kita sebut bercerai dalam handphone. Okay, Puan Suliza Liza. Kita kena tahu dulu Puan. Yang pertamanya, lafaz cerai tersebut adakah di dalam bentuk tulisan ataupun lafaz cerai itu masa kita call, hubungi. Keneng-keneng. Okay. Kalau kata bentuk tu tulisan, maksudnya mesej, WhatsApp, Telegram, apa-apalah yang kita nampak dalam bentuk bertulis tu, secara automatiknya, automatik. Okay. Yang secara automatiknya, setiap perkataan walaupun yang ditulis tu lafaz cerai yang soreh. Tulis, okay, malam ni aku ceraikan hang, semua tu. So, bila perkataan disebut tulis, okay, tulis, automatically, secara automatiknya, ia dikira sebagai lafaz cerai kinayah. Yang ni unik So, kalau kata suami kata tulis tu, lafaz cerai tu dalam bentuk bertulis, mesti dia bentuk kinayah. Dia tak boleh dikira soreh. Soreh hanya terpakai untuk perkataan, lafaz. Okay, lafaz. Dan ada beberapa keadaan yang mungkin dia perlukan kepada penulisan. Contoh dia macam ni. Penulisan tak, macam benda yang lain. Contohnya, suami ni dia bisu. Tak boleh bercakap ni. Dia hanya boleh buat dalam bentuk isyarat, dalam bahasa isyarat. Contoh macam tu. Saya tak tahulah betul atau budak kan. So kalau katalah maksud tembung maksud cerai, yang tu boleh jadi kepada soreh. Tapi kalau kita hak yang boleh bercakap ni sebut, yang tu memang soreh. Tapi kalau kita hak yang boleh bercakap ni, kita hantar mesej, yang tu mesti dikira sebagai kinayah. Bila sebut kinayah, dia mesti dalam bentuk dia mesti dalam bentuk soreh punya lah. Tapi kalau kata bercerai dalam handphone tu, call. Dengar ni. Dengar call. Bergaduh-gaduh. Okey, tak apa, malam ni kita cerai. Dengar. So kalau kata dengar macam tu, lafaz soreh, yang tu dikira soreh. Dikira soreh. Dikira soreh sebab ada percakapan. Okay, alright. Oh, Puan Suliza ni, Puan Suliza Liza, dia punya soalan dia satu-satu macam tu. Kalau boleh siapa-siapa yang hantar soalan, cuba hantar dalam satu komen macam tu. Senang, tak putih-putih. Okay? Alright. Oh, Puan Suliza Liza ni, dia punya soalan dia sampai, so boleh ke saksi adik-beradik suami? Tak ada masalah. Saksi siapa pun tak apa. Siapa pun tak apa. Yang penting dia tu dengar. Ni cerita yang lafaz soreh, lafaz yang jelas. Yang penting orang tu memang dengar. Betul. Saya dengar suami dia sebut aku ceraikan hang dengan talak talak 1, talak 2, ataupun dia tak sebut perkataan talak. Tapi dia dengar sebut perkataan cerai. Ni saksi semua dengar. Yang penting apa dia perempuan? Yang penting saksi ni memang mau datang ke mahkamah dan bagi keterangan. Kalau saksi tak mau macam mana kalau saksi tak mau dia memang kita perlukan untuk dia keterangan, kita kena buat keluar sepina. Kita kena minta mahkamah keluarkan sepina. Sepina ni benda apa? Nama orang ke? Tak. Sepina ni maksudnya satu surat yang akan memaksa seseorang saksi untuk datang ke mahkamah. Cerita kita kalau kata saman serah kepada suami, kalau suami tak datang, mahkamah tak berkeluar apa-apa. Dia tak akan paksa. Tapi kalau kata sepina ni untuk surat untuk saksi hang kena mai. Hang kena mai. So kena bagi kat saksi, so saksi dapat sepina, saksi kata, "Ya, aku tak mau mai."
Bila saksi tak mau mai, polis boleh heret. Sebab Sepina ni dia memang akan melibatkan dengan polis. Polis boleh tarik bawa mai. Yang penting apa perempuan, saksi ni kalau boleh jangan heret. Boleh biar dia mai tu dalam keadaan rela. Kerana kalau dia bagi dalam keadaan heret, takut dia bagi keterangan tu, keterangan yang boleh menikam diri kita. Anda mesti tak sanggup kan? Tambah-tambah saksi tu di sebelah pihak lawan pula. Okey. Wani Aish. Tuan, ada satu kes dalam kalangan ahli keluarga saya. Okey. Suami telah kata dekat isteri, aku halau kau dari sini. Lepas tu si suami bagi tahu dekat mak si suami, kata dah ceraikan isteri. Adakah ia dikira? Ni memang pendek ke atau putus-putus? Okey, tak apa. Wani Aish, adakah ia dikira? Okey. Kalau kata sebut tu, aku halau kau dari sini, halau kau tu kita tahu apa? Lafaz cerai kinayah. So kalau kata dengar lafaz cerai kinayah tersebut, sama ada suami ataupun isteri kena buat pengesahan lafaz cerai dan dia perlukan kepada niat. Dan kalau katalah memang suami ni dia ada niat, dia kata dekat mak si suami ni kata memang dia dah ceraikan, nak ceraikan so kena disahkan di mahkamah juga. Supaya bila kita sebut cerai ni, kita pergi ke mahkamah untuk buat pengesahan ni, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk nak dapat pengesahan, perintah pengesahan lafaz cerai. Nak buat keluar sijil cerai tu, dia kena disahkan di mahkamah. Dia kena disahkan. Sebab ada setengah orang, dia ingat macam ni. Bila dia sebut, suami dia sebut lafaz cerai macam tu, okey, dia balik rumah, dua-dua orang tak tahu. Dia buat tak tahu je, dah bercerai kan. Dia rasa macam dah bercerai. Suami dia pun dah rasa macam dah berpisah dah. Dia tak buat apa-apa, tak buat pengesahan, duduk rumah macam biasa, balik duduk rumah mak, kawan ni pun duduk rumah mak. So duduk macam biasa sahaja. Tiba masalah nak berlaku bila? Masalah berlaku bila ada perebutan anak, ada berebut rumah, ataupun ada masa macam contoh perempuan ni nak menikah dengan orang lain pula, suami ni pun nak bernikah lagi satu pula. Sebab status kita dekat pejabat agama masih lagi berkahwin. Setengah orang dia tak buat macam tu, dia rasa dah bercerai, kemudian dah 7-8 tahun baru dia nak buat pengesahan. Time tu tak ada siapa dah ingat dah. Saksi pun tak ada dah. So atas pihak-pihak nak mengaku. Okey. Saya minum sat dulu kurang sihat, batuk sikit. Biar batuk je tak ada kaitan dengan COVID. Okey, dah kira apa Dah kira apa dah. 5.38. Alright. Kita ambil lagi Tuan Fahmi, saya bercerai dengan suami dekat rumah. Okey. Ni Dora Dina punya soalan. Boleh tekan kat sini. Saya dah pernah pergi mahkamah, tapi sebab kami tak ada duit nak bayar, jadi kami tak jadi pergi ke mahkamah. Okey. Sampai sekarang saya tak daftar lagi kat mahkamah perceraian saya, lagipun saya sekarang dah duduk jauh. Jadi apa soalannya? Jadi cerita kita ni tergantung tak bertali. Kena buat pengesahan, okey. Kena memanglah saya faham satu perkara, buka kes ke bayar semua tu, dia perlukan, dia kena tak cerita dia bukan perlu pada peguam, tapi cerita kita kena nak filekan kat mahkamah. Kita kena buka file di mahkamah, memang ada bayaran ditetapkan oleh pihak kerajaan. Pihak kerajaan yang cerita. Nak membuka file, dia mesti ada kos yang telah ditetapkan. Okey, Puan Putri Kinabalu. Aku ceraikan kau dengan talak satu, tapi banyak kali dengan waktu yang berbeza. Bagaimanakah kiraannya tu? Alright, Puan Putri Kinabalu. Bagus soalan ni. Okey, katakanlah situasi dia macam ni perempuan. Dengar Dia kata, "Bud, aku ceraikan hang." Aku ceraikan hang. Tak berhentikan nafas dia kan? Tak berhenti kan? Dia sambung terus macam tu. Tapi 3 kali. Ada 4 kali dan 5 kali. So nafas nada terus macam tu. Yang ni dia dia soreh, dia jelas, lafaz tu jelas, tapi yang ni dia perlukan kepada niat. Yang ni mahkamah akan tanya niat dia. Apa niat dia banyak kali dia sebut macam tu?
Kalau dia kata niat dia tu memang nak lafaz talak 3, dia akan jatuh talak 3. Tapi kalau kata niat dia tu sebab marah, untuk tujuan menguatkan sahaja, dia akan kekal sebagai talak 1. Okay, so itu jelas tapi dia situasi yang kedua pula. Tadi situasi yang pertama. Situasi yang kedua, dia sebut macam ni. Aku ceraikan dia punya drama dia tu kan. Macam menarik kan. So kita panggil ada senggat masa kat situ. Bila ada senggat masa kat situ, terputus nafas satu hela tu, terputus macam tu. Yang tu dia dikira sebagai lafaz talak bainunah kubra. Yang ni saya belajar kat mana? Saya belajar daripada kes. The real case yang mahkamah keluarkan. Mahkamah Syariah Kulim yang itu keluarkan. Kemudian rayu dekat Mahkamah Tinggi pun, Mahkamah Tinggi mengekalkan keputusan tersebut. Sebab ada pengakuan bahawa ada senggat nafas kat situ. So senggat tersebut dia menjadikan 1, 2, 3. Aku ceraikan. Kita sebut talak bainunah kubra. Bain tu maksudnya besar lah. Talak bain ni talak 3 lah cerita ni. Bainunah kubra maksudnya bersama-sama hak yang besar ni. Okay. So dia akan jatuh talak 3. Tapi kalau disebut rapat-rapat macam tu tadi ni, dia bergantung kepada niat dia berapa kali. Biasanya kalau dia kata untuk menguatkan, so dia lapas talak 1 sahaja. Okay, alright. So kalau macam contoh lah, kalau kata waktu yang berbeza, kalau kata yang tadi senggat nafas tu pun dah dikira satu. Jadi kalau katalah berbeza waktu, sekarang ni pukul 6.30 sebut, lagi pukul 7 sebut, pukul 7.30 sebut lagi. Yang tu boleh jadi 3 lah. Konforman tu insyaAllah lah tu. Okay, tak boleh nak kata konform kan. Okay. Alright. Ifti Nurliazi. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik Fahmi. Ya, saya. Macam mana dengan seorang suami mengaku bujang di depan perempuan lain, and then dia mengaku duda dan telah menceraikan isteri dia. Setelah berapa lama dia balik kepada isteri dia balik dan hidup seperti tak ada apa berlaku. Apakah hukum talak macam tu? Okay. Bila kita kata suami kita mengaku bujang, mengaku bujang tu lafaz cerai kinayah. Dia lafaz cerai kinayah, dia perlu kepada niat. Yang ni saya boleh kongsi, saya dulu ada satu kes dekat Mahkamah Syariah Bukit Mertajam seberang Perai Tengah. Ada satu kes ni, saya duduk kat tepi, saya dengar lah. So suami dia ni macam ni lah, dia mengaku bujang dekat perempuan ni. Dekat seorang perempuan ni untuk nak bagi tahu kata dia single. Jadi bila dia dapatlah couple dengan perempuan tu. Ni bagus lelaki ni, dia gentle, dia mengaku. Bila dia mengaku, kata dia mengaku bujang tersebut. Jadi hakim tanya kat dia, apa sebab mengaku bujang macam tu? Tujuannya untuk mengikat. Ada tak niat dia untuk nak menceraikan? Tak ada niat. Jadi hakim mengekalkan bahawa mereka masih lagi suami isteri. Beza dia, yang kes saya sebut tadi ni, suami ni yang buat pengesahan. Bagus suami ni, dia tahu, dia mengaku dia buat benda yang salah, tapi dia mengaku juga untuk cuba mengesahkan di mahkamah. Dan andai katalah suami tak buat pengesahan, kita tahu ni kawan-kawan suami ni ada bagi tahu, aku dengar suami hang cakap macam ni. So kita dengar daripada cerita kawan kita kan. So kalau kita rasa nak kepastian, kita kena filekan pengesahan. Anda sebagai isteri, Puan Ifti, so Puan Ifti kena buat pengesahan di Mahkamah Rendah Syariah tempat Puan bermastautin. Kalau macam contoh duduk kat Sungai Petani, dekat Mahkamah Syariah Kuala Muda. Ikutlah kat mana. Mahkamah Rendah, anda kena buat pengesahan. So kata dalam saman yang kita buat tersebut, kita kena nyatakan, saya mendengar daripada seorang rakan suami yang bernama apa, dia menyebut bahawa suami ada sebut kepada mereka bahawa dia telah menceraikan isteri. So kalau katalah kita dengar ada pengakuan suami ni dekat orang lain tu, kita dengar daripada orang lain tu pun kita kena buat pengesahan.
Kalau depan kita pun kena buat pengesahan, apatah lagi depan orang lain. Sama. Asalkan the point is, kita dengar cerita yang dia lafaz cerai. Kita dengar lafaz cerai, kita boleh nak buat pengesahan lafaz cerai. Kalau kata suami tak buat kan, kalau kata suami yang tak filekan, so kita yang rasa kita tahu ni, kita filekan supaya nak dapat kepastian. Okay. Kalau tak filekan, okay, kalau anda tak filekan apa-apa kes, anda dengar ni. Dengar kata kawan-kawan dia duk main cerita kata apa cerai semua ni. Tapi kita tak pengesahan pun, kita masih lagi suami dan isteri. Anda saja yang akan hidup dalam penuh keraguan tersebut. Mau tak hidup dalam keraguan? Saya pasti ramai yang akan kata tak mau. Jadi kalau tak mau hidup dalam keraguan, dengar saja, filekan terus. Nama kes tu pengesahan lafaz cerai. Pergi ke mahkamah syariah, anda tahu lah nanti. Nur Aisyah Izara. Izara Aisyah. Tak mengaku melafaz banyak kali, even talak 3, just nak settle cara baik. Okay. Sebab dia nak elakkan denda kat mahkamah. Boleh kan tuan, saya just nak settle cara baik. Yang ni bukan freeze. Okay. Saya terkedu. Okay. Saya terkedu sebabnya saya dah tegang tadi kan. Saya dah kata lafaz cerai ni isu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sudut undang-undang, okay, kalau anda tak mengaku semua tu, memang pasti anda dalam kertas masih lagi suami dan isteri, tak dikira bercerai. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita sebagai seorang Islam yang mengaku beriman dengan hari akhirat, yang kita tahu bahawa hari akhirat ni adalah hari yang akan dipertontonkan segala amalan buruk kita, amalan baik kita. So kita pasti akan beware dengan benda ni. Macam saya cerita tadi, yang saya pernah handle satu kes, yang mana kes tersebut, lafaz cerai suami ni, dia bukan lafaz 3, tapi dia sebut, aku ceraikan, kemudian dia rujuk dekat Jabat Agama. Kemudian bercerai balik, rujuk lagi. So dah ada 2 dah talak. So tinggal 1 saja lagi. Kemudian berlaku lafaz cerai yang kali ketiga, yang mana kita tahu lafaz cerai yang ketiga dia sebut sebagai talak bain kubra. Talak yang dah tak boleh dah nak rujuk, yang tak boleh dah nak ada akad nikah yang baru, melainkan isteri ni dah berkahwin dengan orang lain, dah bersetubuh dengan orang lain, diceraikan, habis iddah, baru dia boleh kembali balik kepada lelaki yang asal. Okay. Jadi cerita saya petang ni, lafaz cerai ni bukan benda yang kompromi. Okay. Dia sangat berbeza dengan nafkah anak. Dia sangat berbeza dengan hak jagaan anak. Sangat berbeza dengan harta sepencarian. Sangat berbeza dengan perceraian, fasah, cerai taklik dan sebagainya. Sangat berbeza. Sebabnya, lafaz cerai ni hubungan kita dengan Allah SWT. Kalau kita buat, kita kena mengaku. Kalau kita tak buat, kita kena buktikan bahawa kita tak ada niat. Okay, tak ada niat. Tapi kalau kata kita lafaz cerai tersebut, lafaz yang jelas, soreh, okay, 3 dan lebih, kita tak boleh kompromi bab ni perempuan. Ada nampak muka saya senyum? Tak ada kan? Sebab saya tahu benda ni sangat serius. Sebabnya, kalau kita tak mengaku, memang betul dalam sijil nikah kita masih lagi suami dan isteri. Tetapi di sisi Allah SWT, anda telah berpisah. Dan kalau kata berlaku lagi pernikahan yang senyap-senyap macam ni, orang yang tak buat pengesahan apa cerai, anda kena ingat, anak yang dilahirkan, persetubuhan yang berlaku, persetubuhan yang anda sendiri boleh sebut. Kalau anak yang lahir tersebut, anda sendiri kena tahu apa status anak tersebut. Sebab tu saya kata lafaz cerai ni hubungan kita dengan Allah. Sebab ada orang yang dia tahu, kalaulah dia sembunyi sekalipun, Allah SWT tahu, jadi dia buat pengesahan. Sebab tu yang ni, dia cerita bab keimanan. Sebanyakan orang dia bukan cerita sebab nak lari daripada denda perempuan. Okay?
bukan sebab denda. Denda dekat mahkamah syariah ni untuk kes lafaz cerai luar mahkamah, dia paling tinggi pun 500, 400, 300. Adalah paling tinggi saya pernah dengar pun takat 600. Sebab dia punya maksimum dia 1000 je. Okay. So, denda dia tak adalah macam denda hak yang kes sivil, denda lagi tinggi. Okay. Denda kes sivil lagi tinggi. Kes sivil macam mana accident anda langgar lari ke apa sebagainya kan. So lagi teruk kan dia punya hukuman dia. Kalau kes mahkamah syariah ni, hak yang kes lepas cerai ni, dia 1000 maksimum. Tapi bila kita mengaku salah dan mohon untuk dikurangkan bertaubat dan tak buat dan sebagainya, mahkamah akan kata okey, takat 500, takat 400 saja denda. Itu sahaja. Cerita bab denda ni, saya rasa dia bukan isu yang orang nak elak sangat benda ni. Tapi sebabkan orang tak nak buat, sebab dia tak nak berlaku status perceraian tersebut. Terutamanya, khususnya orang yang dah berlaku lafaz talak ketiga. Talak 3 ni. Sebab dia tahu dah, kalau lafaz talak 3, dia dah tak ada peluang dengan isteri dia lagi. Melainkan isteri ni, bekas isteri ni, berkahwin dengan orang lain, bersetubuh dengan orang lain tersebut, dan kemudian diceraikan, kemudian barulah dia boleh kahwin lain. Kita sebut dalam bahasa Arab al-muhallil. Kalau orang Melayu kita sebut Cina buta. Tu kita tahu kan. Jadi Puan Nur Aisyah Izara, tak boleh macam tu Puan. Okay, tak boleh. Benda ni tak boleh settle cara baik. Yang boleh settle cara baik apa dia? Contohnya suami tak mau cerai kita. Okay, kita nak tuntut cerai, suami tak mau, so kita nak settle cara baik, kita kata tak apa. Awak lepas cerai yang baik, saya boleh bayar jumlah tebus talak. Yang tu tak ada masalah. Ataupun isteri filekan fasah, suami kata tak payah file fasah, memang aku nak cerai dengan hang, tapi dengan syarat hang jangan tuntut bla bla bla. So kita setuju. Yang tu settle cara baik tak ada masalah. Yang tu cerita lain. Yang ni bab lafaz cerai, dia tak ada isu kata boleh settle cara baik. Settle dengan Allah SWT. Yang ni sebab tu bab ni bab yang paling berbahaya, dan saya kena cukup tegas bab ni. Okey. Muz Azura Muhammad Jamil, kalau dia lafaz 2 kali sebab nak bagi jelas kira macam mana dia sebut cerai tak ada 1 jadi 2 kali. Faham. Dia bergantung kepada niat dia. Tapi kalau rapat lah, aku ceraikan hang. 2 kali kan. Dia bergantung kepada niat dia. Niat dia untuk 1 ke, untuk menguatkan ke, ataupun niat dia nak sebut 2 kali talak. Tapi kalau kata aku ceraikan hang, so dia ada senggat situ kan, dia boleh jadi 2. Liza Zainal. Oh sabar, be strong, sabar. Suami di hadapan mak mertua dan isteri. Kemudian suami telah buat satu janji pada tarikh sekian, aku akan tunaikan janji pada tarikh tersebut. Namun dia tidak tunaikan. Mertua telah berkata, sekiranya kamu tidak tunaikan janji tersebut, maka jatuhlah talak. Si suami kata, ya aku setuju. Adakah jatuh talak tersebut? Yang ni kita sebut sebagai lafaz cerai luar mahkamah dalam kategori taklik talak. Dia mengikat taklik tersebut. Jadi kalau kata benda macam ni berlaku, biasa kan, kata dia lebih kurang macam hang keluar daripada rumah ni jatuh pada talak. Lepas tu isteri pun keluar. Ini kita sebut sebagai taklik talak. Tapi dia masih disebut sebagai kes pengesahan lafaz cerai luar mahkamah. Jadi jawapan saya, kalau kata nak tahu jatuh ataupun tidak, dia bergantung kepada niat dia. Dan dia bergantung kepada niat dia untuk benda tersebut mengaku ataupun tidak. Okey. Dan yang kedua, kalau kata benda ni lafaz taklik ni diletakkan oleh orang lain, bukan suami tu sendiri. Okey, kalau kata suami tu kata sendiri, hang keluar daripada rumah ni jatuh talak 1. Contoh so hang keluar daripada rumah ni jatuh talak 1. So suami tu yang letak. Okey, kalau kata suami tu yang letak, so isteri tetap langgar, dia boleh dikira sebagai sabit talak tersebut. Kalau kata berlakulah. Tapi andai katalah orang lain yang letak, selalunya isteri letak. Isteri kata macam ni.
Kalau abang pukul saya lagi lepas ni, jatuh talak satu, suami kata, okey. Ya, dia tak sebut pun ya, dia sebut okey saja. So, yang tu suami tak sebut kan. Jadi yang tu tak boleh nak diterima. Okey, sebab kita ada pengalaman kes macam ni. Satu tak boleh diterima sebab lafaz tersebut tak datang daripada suami. Dia mesti suami ni yang sebut benda tu. So sama macam dalam kes ni. So suami tu kata akan mak mertua kata kalau tak tunaikan janji tersebut akan jatuh talak satu. So suami tu kata ya aku setuju. Dia tak habis dia tak boleh jadi. Sebab saya percaya dia mesti tak sebut benda tu. So dia kena sebut. Dia kena sebut bahawa contoh kata kalau saya tak tunaikan janji ni, ya akan jatuh talak satu anak mak ni. Macam tu. Okay, lebih kurang lah. So kalau kata nak tahu, saya tak boleh kata jatuh atau tidak, okay. Tapi saya boleh kata ada kes ataupun tidak. So anda sendiri kena buat pengesahan di mahkamah. Okay, saya nak ambil satu soalan last. Okay. Saya nak ambil ada satu lagi. Puan Nur Izara Aisyah satu lagi saya. Nurul Nazira, Assalamualaikum. Saya dah bercerai dengan suami 5 tahun tapi suami tak pernah bagi nafkah pada anak. Dah tuntut tapi mahkamah tak ada sebarang tindakan. Apa perlu saya lakukan? Dah bercerai suami 5 tahun tapi suami tak pernah bagi nafkah pada anak. Dah tuntut tapi mahkamah tak ada sebarang tindakan. Oh, kalau dah tuntut, anda dah boleh dapat dah perintah. Okay? Kena, kalau kata, yang ni cerita lain. Yang ni cerita nafkah anak. So kalau kata tuntut kat mahkamah, dah dapat perintah mahkamah, anda kena bagi kat suami. Okay, kalau kata dah bagi kat suami perintah tu tapi dia tak masih tunaikan, so yang tu kes dia anda kena buat pengesahan. Kena buat tuntutan hutang untuk tunggakan nafkah tersebut. Okay, tunggakan nafkah. Yang tu cerita lain. Okay, Puan Nurul Nazira. Okay, Puan Nur Izara Aisyah. Soalan last pada petang ni. Baik tuan, itulah yang dimaksudkan saya. Okay, dia tak nak lepaskan saya bila saya ajak pergi pejabat agama, dia tak mau. Tapi suka main-main lafaz macam tu. Itulah saya maksudkan dan dia akan buka fail cerai cara baik. Oh, okay. Tapi apa jadi dengan lafaz-lafaz sebelum ni? Saya jadi ragu, itu yang tuan maksudkan dengan declare talak dengan Tuhan kan? Betul. Okay. Saya faham dah Puan Nur Izara Aisyah. Betul. Yang ni hak jenis-jenis macam ni, dia keadaan dia memang bukan sebab denda. Tapi sebabnya dia tak nak declare bahawa dia dah berlaku lafaz cerai tu banyak kali. Jadi yang mana patut buat? Hak cerai cara baik ke ataupun kena buat pengesahan lafaz cerai? Tengok. So suami ni dia nak elak benda tu, dia nak filekan perceraian secara baik section 47. Dalam keadaan yang dia tahu bahawa dah berlaku lafaz cerai banyak kali dah sebelum ni. Tapi dia tak mau buat pengesahan tu. Kita pula, hak tugas kita ni, kita kata kita dengar sebelum-sebelum ni punya lafaz. Tapi kita tak buat. So hak mana satu yang kita kena buat? Jawapan saya yang sewajib-wajibnya, wajib mau. Kalau anda tak buat benda ni, dikira sebagai satu kesalahan. Iaitu wajib untuk anda buat pengesahan lafaz cerai. Wajib buka kes pengesahan lafaz cerai. Bukan wajib untuk buat kes permohonan cerai. Permohonan cerai di bawah section 47. Okay? Tapi kes yang perlu difilekan adalah pengesahan lafaz cerai. Terutamanya kepada isteri, okay, kalau Puan Aisyah, terutamanya kalau Puan Aisyah dengar suami ada sebut lafaz cerai soreh. Lafaz cerai soreh. Terutamanya kalau memang duk dengar sebelum ni lafaz cerai yang soreh tu, so kita kena filekan yang tu. Filekan kes pengesahan lafaz cerai tu. Tapi kalau kata kita duk dengar sebelum ni hak yang kinayah ni maksudnya kita pisah berapa kali tanya pisah tu tapi dia duk kata tak ada niat. So kalau kata tak buat kes tu pun anda boleh file proceed dengan section 47 perceraian cara baik. Tapi kalau sebelum ni memang dengar perkataan lafaz cerai talak memang duk dengar perkataan ni saja sekat kita, wajib buat pengesahan lafaz cerai di Mahkamah Rendah Syariah. Okey? Sebab tu adalah hubungan kita dengan Allah SWT. Lafaz cerai ni. Okey? Alright, itu saja daripada saya.
Oh, penat. So, terima kasih kepada anda semua pada petang ni. Saya harap semua orang faham apa yang saya kongsikan petang ni. Dan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang sudi menonton. Dan terima kasih kepada semua yang sudi bertanyakan soalan. Dan kalau boleh, kalau katalah soalan-soalan yang anda tanya ni ada kaitan dengan kawan-kawan yang anda rasa macam bermanfaat untuk kongsi pada orang lain, why not? Tolong saya minta jasa baik untuk sebarkan. Okey, sebab lafaz cerai ni adalah satu benda yang selalu berlaku. Terutamanya semasa COVID ni. Kalau anda nak tahu peningkatan kes perceraian di mahkamah syariah sekarang yang dicatatkan paling tinggi masa zaman ni. Okey. Jadi ramai orang yang dia tak tahu apa yang dia perlu buat dan orang tak tahu macam mana keadaan yang dia sepatutnya sedar dalam keadaan macam ni. Okey. So, itu sahaja. Anda buat yang terbaik untuk saya akan sentiasa support anda semua. Okay, alright, itu sahaja daripada saya. Kekuatan seorang wanita terletak kepada ilmunya. Alright, okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.